Dia tahu keadaan buruk tetapi dia tahu macam mana nak keluarkan diri daripada keadaan buruk. Golongan ni akan mengecapi nikmat setahun, 2 tahun, 3 tahun daripada sekarang. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum. Sedar tak sedar sudah lebih sebulan kita menjalani PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya MCO. Di mana pergerakan kita dihadkan. Kita tak boleh lagi keluar sesuka hati kita. Kita hanya keluar bila perlu sahaja dan selebihnya kita perlu berkurung di dalam rumah. Satu hari nanti tak lama lagi sebab situasi menampaknya macam improving, kerajaan akan menarik balik Perintah Sekatan Pergerakan ini dan kita semua boleh keluar seperti biasa. Cuma pada ketika itu, bukan tak ada risiko COVID-19. COVID kita masih berisiko untuk dijangkiti kalau kita tak berjaga-jaga. Cuma bezanya, kita kena jaga diri kita sendiri. Kita kena kawal kita punya sekeliling dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sebab sekarang kalau kita kena COVID-19 minggu lepas, bulan lepas, negara dalam lockdown. Kita tak berapa nak rugi sangat. Tetapi kalau kita kena minggu depan, bulan depan, waktu tu orang lain hidup macam normal, kita seorang-seorang kena kuarantin dengan mungkin beberapa puluh orang lain dekat hospital. Dan dunia akan meninggalkan kita. Jadi itu lebih parah. Jadi tempoh untuk kita bersedih, tempoh untuk kita tak buat apa-apa kerana COVID-19 ni sudah hampir tamat. Honeymoon period is almost over. Jadi dalam video ni saya nak buat satu wake up call ataupun satu reminder kepada penonton di luar sana. Kita sering dimomokkan bahawa ekonomi kita akan teruk tahun ini, mungkin pulih tahun depan. Kegawatan ekonomi di seluruh dunia, semua orang affected dan peluang pekerjaan akan sikit, pengangguran bertambah apabila orang diberhentikan dan macam-macam lagi. Tetapi saya ingin highlight bahawa ini adalah sensasi yang menjual berita, yang membuatkan berita laku. Kerana tidak semestinya begitu. Sebab di mana ada opportunity, di mana ada kontroversi, di mana ada malapetaka, di situlah ada opportunity dan di situlah orang yang opportunis ataupun orang yang pandai mengambil peluang akan mengambil peluang dan meninggalkan orang-orang lain. Ketika Great Depression tahun 1929 di Amerika, memang waktu tu kegawatan ekonomi dan kemelesetan ekonomi yang paling teruk, paling buruk pernah disaksikan oleh Amerika. Saya tak tahu yang ni akan sama teruk ataupun lebih teruk ataupun baik sikit. Tetapi pada ketika tu, orang kelaparan, orang tak ada rumah. Orang cakap memang itu lagi teruk. Perang dunia pun tak sama level teruk dengan depression di tahun 1929 di Amerika tu. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun waktu tu orang ramai miskin, orang kaya jadi miskin dan sebagainya, bisnes lingkup, bisnes tak menjadi dan sebagainya. Tetapi pada ketika itulah, golongan-golongan kapitalis yang kaya raya muncul. Banyak juga bilioner-bilioner dunia lahir pada zaman itu. Sama juga dengan tempoh Perang Dunia. Waktu Perang Dunia, even di Malaysia sekalipun, kalau anda lihat, even terutama anda boleh lihat dengan contoh lebih jelas, di Jepun, negara telah musnah akibat perang. Tetapi perang tersebut selepas je perang muncul akan ada booming period di mana golongan-golongan yang pandai, golongan yang tahu macam mana nak move on, yang berjaya move onkan diri dia, yang tak ada victim mindset yang macam aku susah, aku perlu dibantu etc ni, yang dia tahu keadaan buruk tetapi dia tahu macam mana nak keluarkan diri daripada keadaan buruk, macam mana nak bagi keupayaan kepada diri sendiri, macam mana nak plan untuk keluar daripada masalah yang dah hadapi. Golongan ni akan mengecapi nikmat setahun, 2 tahun, 3 tahun daripada sekarang. Sebab contohnya, saya nak tunjuk kepada anda. Memang dalam berita teruk-teruk, semua sekarang teruk kan. Pasaran saham jatuh, ringgit jatuh, semua jatuh, bisnes teruk lah orang cakap. Tetapi, cuba lihat di sini. Ini adalah graf Index Composite BSKL, Bursa Malaysia daripada 10 hari lepas sehingga sekarang. Ini pula beberapa saham yang saya pilih, yang saya monitor. Cuba anda lihat pergerakannya. Tempoh yang terburuk adalah 2 minggu lepas. Sekarang sudah ada peningkatan lebih daripada 10% daripada tempoh yang terburuk. Bayangkan kalau orang melabur sebanyak 10,000 tempoh hari, sekarang dia dah buat generate lebih daripada RM1,000 free saja
tanpa buat apa-apa waktu PKP ni. Okey, tetapi saya bukan nak suruh semua orang melabur. Tak, bukan. Saya cuma nak anda tahu bahawa saham tu tak akan naik kalau tak ada demand. Saham tu tak akan naik kalau tak ada orang yang tahu melihat peluang. Bermaksud ada orang melihat peluang. Jadi saya nak menyeru kepada kita semua yang menonton ni, terutamanya orang-orang yang macam saya, ada golongan yang monitor saja di mana ada peluang dan diorang akan ambil. Kita pun kena jadi dalam golongan tu. Kalau kita jenis menunggu bantuan prihatin masuk dalam bank kita, kemudian kita akan spend, beli apa-apa, kita tak rancang pembelian kita tak rancang kewangan kita ketika tempoh PKP ni, untuk setahun akan datang ni, kita termasuk dalam golongan yang rugi. Lagi-lagi pula, kita dah ada moratorium. Kita dah tak perlu bayar loan bank selama 6 bulan. Kita tak payah bayar loan rumah, kita tak payah bayar loan kereta. Kita boleh keluarkan 500 daripada KWSP. Ini adalah beberapa ratus. At least macam RM1,000 extra dalam kita punya kewangan sebulan. Apa yang kita nak buat dengan RM1,000 extra ni? Adakah cadangan saya kalau anda tak tahu nak buat apa, bayar hutang kredit kad bagi clear? Ataupun kalau anda ada hutang RM10,000, RM20,000 personal loan, bagi hutang tu clear. Supaya lepas 6 bulan, bermaksud Januari tahun depan, loan tu dah habis. Bila loan tu dah habis, anda ada extra cash flow. Paling kurang 200 ataupun 300 depending on berapa amount loan anda tahun depan. Maksudnya anda seolah-olah naik gaji RM200, RM300. Jadi anda kena guna tempoh beberapa hari lagi ni untuk plan macam mana kewangan anda, apa yang anda perlu buat dengan extra wang yang anda ada tu supaya anda boleh capitalize. Kalau anda ada duit, sekarang ni fikir anda nak invest dekat mana. Kalau anda businessman tak dapat berniaga dalam tempoh PKP ni, dekat hujung-hujung PKP dulu, memang nampak orang semua peniaga-peniaga memang tunduk, memang tak tahu pening kepala. Tetapi saya nampak ada indikator-indikator yang memberangsangkan bahawa macam peniaga-peniaga restoran sekarang, diorang dah rancak terima order daripada COD. Menggunakan WhatsApp, menggunakan telefon, order online. Bahkan saya sekarang ni, hari Jumaat, dekat sini, dekat Terengganu ni, memang banyak betul kedai tutup hari Jumaat. Rare tu sebab biasanya kalau COD ni kita boleh order je. Boleh order macam normal, dia boleh hantar. Kalau waktu normal memang hari Jumaat tutup. Tapi biasa dalam PKP ni 2 minggu lepas, 3 minggu lepas order berjalan sebab businessman macam desperate nak order. Tetapi minggu ni tengok hari Jumaat banyak kedai tutup. Bahkan McDonald je buka sebenarnya. Yang lain semua tutup. Jadi menunjukkan bahawa business owner pun dah yang berjaya merebut peluang business time PKP ni, berjaya turn around business diorang ke satu tahap yang mereka dah selesa. Tetapi business owner yang masih dalam zon selesa, yang tak tahu nak buat apa, memang ketinggalan lah. Memang mereka akan baru bermula waktu PKP nanti ditamatkan. Jadi mereka ni akan termasuk dalam golongan yang rugi kalau mereka tak plan something. Nak pula, kita akan menghadapi bulan Ramadan tak lama lagi. Dan kita memang tahu, selain daripada peniaga bazar Ramadan, selain daripada peniaga persiapan Hari Raya, kebanyakan yang lain, aktiviti ekonomi akan merosot sedikit. Akan time bulan Ramadan ni, time kita banyak muhasabah, slow down on aktiviti keduniaan, etc. Jadi, kalau kita tak bersedia, kita pun akan terikut-ikut dengan kita punya habit, kita punya budaya tahun-tahun lepas. Jadi, ini adalah sangat berbahaya. Boleh kita memang nak maksimiskan bulan Ramadan dengan buat amal bakti yang sebanyak-banyaknya. Kita nak kutip pahala sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan kita lupa. Beribadatlah seperti mana kita akan mati esok. Dan planninglah, buatlah, berusahalah, bekerjalah seolah-olahnya kita akan hidup 100 tahun lagi. Jadi kita jangan yang dikejar tak dapat dikendong berciciran. Kita jangan guna banyak alasan. Saya nak ingatkan sekali lagi, guna opportunity dalam PKP ni untuk merancang bagaimana, apa tindakan kita yang seterusnya selepas PKP ini ditamatkan nanti. Kepada peniaga-peniaga bazar Ramadan, peniaga-peniaga yang mengharapkan rezeki hari raya, yang meniaga barangan persiapan raya, I feel you. Sebab waktu kecil-kecil dulu, ayah dan ibu saya pun memang bulan puasa adalah bulan kita kumpul duit raya. Kita buat bisnes waktu tu kuih raya pada hari raya. Sekarang tak adalah sebab anak-anak semua dah besar, tak ada orang nak tolong mak ayah untuk buat kuih. Semua orang ada kerjaya masing-masing. Memang golongan ini akan affected. Tetapi anda harus bangkit balik seperti mana katakan golongan pemilik restoran, kedai-kedai yang affected during PKP ni. Bagaimana orang boleh bounce back, bagaimana orang boleh bangkit kembali dengan menggunakan kemudahan yang ada. Online, WhatsApp dan sebagainya. Jangan terlalu lama mengenang nasib diri. Jangan terlalu lama rasa diri anda bermasalah. Sebab
Anda mungkin rasa diri anda bermasalah, dunia tak kisah. Anda ada masalah atau anda tak ada masalah, kita ada masalah, kita tak ada masalah, dunia tak kisah. Kita perlu teruskan hidup, dunia akan terus meninggalkan kita. Sama juga dengan orang yang ada gaji dan pendapatan tetap yang tidak affected oleh PKP ini. Saya ingin menyeru kepada golongan ini bahawa ada daripada rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita yang hidupnya affected. Pemilik bisnes-bisnes kecil, pemilik kedai, pemilik gerai dan sebagainya. Kita perlu gunakan kesempatan ini untuk melipat gandakan kita punya sedekah dan amal jariah. Beri sekurang-kurangnya mungkin 10% daripada kita punya pendapatan, 10% daripada apa yang kita saving daripada tak payah bayar loan tu, kembalikan kepada ekonomi negara. Berbelanjalah secara berhemat dekat tempat-tempat kawan-kawan kita tadi ni, supaya mereka ada rezeki, kita boleh kongsi rezeki dengan mereka. Untuk golongan yang ada bisnes, yang tidak ada pendapatan tetap, yang affected dengan PKP, maka anda perlu fikir, anda perlu plan sekarang apa anda nak buat bila PKP ni ditarik balik nanti. Anda nak naik Grab, anda nak jadi driver Grab waktu malam, anda nak kerja lebih masa, anda nak buka gerai lebih lama, anda nak maintain anda punya online business di samping dengan kedai anda. Go ahead, do all the best, be the best yang kita boleh, sebab kita kena bersaing. Bangsa kita kena bersaing. Orang lain melihat peluang. Kalau kita masih menangisi nasib hidup kita pada hari ini, kita akan selamanya ketinggalan. Kita kena guna peluang COVID-19 ni, sebab COVID-19 ni reset everything. Sekarang kita kena rush, kita kena kejar peluang yang ada depan mata kita untuk pastikan bangsa kita kembali naik. Supaya kita nak pastikan tahun depan kita lebih baik daripada kita hari ini. 10 tahun lagi kita dan keluarga kita lebih baik daripada kita dan keluarga kita hari ini. Baiklah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bangkit.